Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita memulakan majlis kita dengan lafaz umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الموحى إليه أنه لا إله إلا هو واحد إلا إله واحد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT yang memberikan kita kurniaan nikmat, limpahan nikmat. Yang terbesar daripadanya ialah nikmat kekalnya iman dan Islam dalam diri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dalam jangka masa kita setengah jam menunggu waktu insya, saya akan menyambung bicara berkaitan dengan kemu'jizatan Al-Quran. Bicara tentang kemu'jizatan Al-Quran daripada beberapa sudut yang sebelum ini saya telah huraikan. Antaranya ialah tentang kesepakatan dari segi pendapat para ulama, apakah aspek-aspek yang dipersetujui sebagai i'jaz ataupun mukjizat Al-Quran itu. Yang paling utamanya ialah i'jaz lughawi, iaitu dari segi bahasa. Namun demikian, saya cuba kembangkan tajuk ini untuk melihat antaranya ialah sudut bagaimana musuh-musuh Islam cuba untuk mendiskreditkan Al-Quran itu dengan tuduhan-tuduhan. Sebelum ini di antaranya ialah adanya bahawa tuduhan Al-Quran ini mengambil ataupun memplagiat, gitu ya, memplagiat daripada fakta-fakta ilmiah yang telah pun dibicarakan dan juga masyhur di kalangan para ilmuwan yang lain. Tapi dalam masa yang sama mereka juga menuduh bahawa terdapat apa yang dikatakan fakta di dalam Al-Quran, fakta saintifiknya itu ialah bertentangan. Itu pun telah saya huraikan dengan jawapan-jawapan sebahagian daripada apa yang kita cuba highlightkan, ya. Kemudian hari ini insya-Allah pada malam ini saya masih menggunakan ataupun mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat daripada sudut yang lebih kurang sama juga, iaitu tuduhan terhadap Al-Quran itu adalah plagiat. Tapi kita lebih spesifik kepada Al-Quran itu ditiru isinya, terutama sekali penceritaan di dalamnya daripada kitab Bible orang Nasrani. Ini tuduhan yang sangat banyak kita jumpa, ya. Merata-rata, kalau kita buka internet ni merata-rata. Tidak hairan
sebab tiga agama samawi, daripada agama Islam, agama Yahudi dan juga Nasrani ini sudah tentu banyak persamaannya. Kemudian ada dakwaan bahawa mereka mengatakan Al-Quran datang kemudian, maka Al-Quran lah yang dikatakan meniru kitab-kitab yang terdahulu. Dari segi logik mungkin kita boleh kata betul juga, sebab tak mungkin yang datang terdahulu meniru yang terkemudian. Itu dari segi logik, ya kan? Habis macam mana boleh timbul persamaan yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang terdahulu, ya, khususnya dalam Bible. Saya akan mengambil beberapa sebagai case study kita, ya, untuk lebih terperinci lagi. Walaupun sebelum ini saya pernah membahas secara umum bahawa tuduhan seperti ini sebenarnya mudah saja kita patahkan, ya. Terutama sekali bagi orang-orang yang mengetahui kandungan Al-Quran, bagi kita orang Islam, dengan berbagai-bagai isu yang dikatakan ada propaganda orang agama lain untuk mendakwahkan agama mereka kepada orang Islam, maka lebih-lebih lagi lah perlunya kita untuk mencari ataupun menambah pengetahuan kita tentang apa bezanya, yang dikatakan persamaan itu, apakah bezanya antara yang dipaparkan di dalam kitab agama yang lain itu dengan yang terkandung di dalam Al-Quran. Pertama sekali kita nak membahas apa yang kita maksudkan dengan plagiat ini sendiri, ya. Ataupun dia ambil juga daripada perkataan yang sama, satu perbuatan yang dia katakan ialah plagiarisme, ya, ataupun plagiarism, ya. Plagiarisme ini ialah satu perbuatan yang berbentuk meniru, ya, meniru ataupun mengutip, ya, collecting sebahagian ataupun keseluruhan daripada hasil kerja orang lain, ya. Dan dia memaparkannya seolah-olah ia adalah hasil kerjanya sendiri. Ini dalam dunia akademik biasanya kita akan angkat isu-isu ni, ya, untuk memastikan credibility suatu penulisan itu. Dan jika terdapat plagiarisme ataupun act of plagiarism berlaku, ia dianggap sebagai satu jenayah akademik yang sangat serius, ya. Bahkan di banyak institusi, bahkan kerajaan pun akan mengenakan tindakan yang keras atas apa-apa bentuk plagiarism, ya. Kalau dari sudut keilmuan, ia bukan menyuburkan keilmuan, ya, tetapi membantutkan ilmu itu sendiri hanya untuk populariti sahaja. Tapi bukanlah itu penekanan kita. Penekanan kita di sini ialah betulkah Al-Quran itu memplagiat karya-karya penulisan yang terdahulu. Kalau dikatakan kitab-kitab yang terdahulu itu adalah hasil penulisan, betul, memang hasil penulisan. Tapi kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai hasil penulisan, ia bukan daripada hasil penulisan ataupun karangan siapa-siapa, melainkan ia adalah wahyu Allah SWT yang diubah medianya menjadi penulisan daripada wahyu secara disampaikan secara lisan, ditalaqikan, kemudian ditukar medianya menjadi mushaf yang ada pada hari ini, masahif. Dan itu tidak berlaku pada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk diturunkan, kemudian ada penulisan yang seteliti Al-Quran sehingga satu huruf pun tidak tidak boleh tertinggal sebetulnya, ya. Walaupun mungkin ada ikhtilaf juga dari segi penulisan huruf, terutama sekali untuk menyesuaikan dengan komuniti yang membacanya, ya. Tapi dalam hal itu ulama-ulama kita telah mengembangkan ilmu tentang dhabat, ya. Huruf-hurufnya itu dikekalkan, tetapi dhabatnya itu dikembang-kembangkan dan berbeza-beza lah, ya. Baik, tentang plagiarism tadi, ya.
Yang kita faham apa yang dimaksudkan dengan plagiarisme itu sendiri. Jadi betulkah Al-Quran memplagiat Bible? Cuba kita lihat pertama, di manakah persamaan yang terdapat dalam kandungan Al-Quran dengan yang terdapat di dalam kandungan Bible, ya. Dan apabila terdapat persamaan itu, cuba kita perhatikan di manakah aspek-aspek yang membezakan antara dalam banyak-banyak yang sama itu, ya, dalam banyak-banyak yang sama. Jadi saya cuba mengutip kalau nak dibandingkan, ada beratus-ratus fakta yang dalam Bible ada, dalam Quran ada, ya. Dan Bible ini pun kalau hari ini yang dalam pegangan orang Nasrani ialah dia ada New Testament, ada Old Testament. New Testament ini adalah andaian yang merupakan kandungan Taurat, tapi kalau kita tengok orang-orang Yahudi ni ada kitab lagi Tanakh, ada Talmud dan sebagainya, ya, yang tidak 100% seperti mana yang terkandung dalam Old Testament itu, ya. Nama-nama berbeza, ya. Kalau misalnya kata Old Testament itu bermula daripada Genesis, ya. Kalau di dalam kitab Taurat orang Yahudi disebut Safrut Takwin, dia bunyi bahasa Arab juga, sebab memang bahasa Semitik yang sama, ya. Okey, kita ambil satu yang mungkin kita huraikan agak panjang sedikit, iaitu kalau dalam kitab Genesis itu Tuhan menceritakan tentang penciptaan alam, ya. Selepas diciptakan alam ini, cipta gelap dan terang, cipta bumi, langit, ciptakan haiwan laut, tumbuh-tumbuhan, dan kemudian sampailah penciptaan manusia yang pertamanya, yang ini penciptaan Adam dan Hawa, ya. Jadi bersama dengan penciptaan Adam dan Hawa ini juga terdapat adanya penciptaan syurga, ya. Baik, saya sebenarnya tak berapa nak memetik kandungan yang terdapat dalam kitab Bible ni, ya, tapi saya ambil pengertiannya saja. Nama-nama bolehlah saya beritahu, ya. Kalau nak baca sebiji-sebiji macam pelajaran Bible pula kita, ya. Saya sendiri pun dulu di sekolah Katolik, jadi hari-hari ada sembahyangnya, dan juga bila belajar Bible ni saya pun ketika itu saya tak tahu tentang Islam, ya. Saya daripada kecil memang tak belajar tentang Islam. Saya mula belajar tentang Islam ni selepas tingkatan 2, ya. Jauh kalah lah dengan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Saya jauh kalah dengan tuan-tuan, ya, masa nak belajarnya tu. Jadi di dalam Genesis ni ada dinyatakan bahawa penciptaan manusia itu, di mana Tuhan telah menidurkan, ya, yang pertama sekali terlepas diciptakan Adam ini, dia tidurkan Adam itu, ya. Dan ketika mana dia tidur itu, diambilnya satu tulang, ya, tulang rusuk ini, dan diciptakan daripadanya itu seorang perempuan, ya, daripada tulang rusuknya itu, dan dipasangkanlah, ini he brought her to the man, dipasangkan menjadi pasangan hidup kepada Adam. Jadi ini cerita Bible, ya, cerita Bible, ya. Jadi kalau kita kata, ya, apa bezanya dalam cerita Islam pun serupa juga, kan. Jadi dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang kejadian seorang perempuan daripada tulang rusuk, walaupun kita tahu, ya. Tapi itu didapati daripada hadis-hadis, ya, daripada hadis-hadis. Jadi dalam Bible itu diceritakan di dalam ayatnya, dan apabila mereka hidup bersama di syurga, maka ada perintah Tuhan kepada mereka, ya, supaya mereka tidak makan daripada satu pokok. Jadi satu pohon ni dia tidak makan, sebab diberitahu oleh Tuhan dalam Bible, ya, diberitahu oleh Tuhan itu, jika engkau makan maka engkau akan mati. Jadi satu ketika di dalam kisah Bible ni datang serpent, satu serpent ni seekor ular, ya. Tapi masa saya sekolah Katolik dulu, dia kata serpent ni ialah syaitan, ya.
Tapi kalau kita baca Bible direct daripada Bible itu sendiri, dia tidak menyifatkan dia sebagai syaitan, ya, tidak. Maksudnya kalau kita tengok, kita faham secara harfi lah, itu tafsirannya. Maka ular itu bertanya, ya, bertanya kepada, ketika itu Adam tidur, ya, kemudian bertanya kepada Eve. Kita guna istilah Eve lah, senang nak beza. Kalau Eve tu Bible, kalau Hawa itu daripada sumber Islam, walaupun perkataan Hawa itu dia tak ada di dalam Al-Quran, ya, tak ada, ya. Tapi hanya digunakan perkataan apa namanya, zauj sahaja, ya. Baik, jadi ditanya kepada Eve ini, apa perintah Tuhan kepada kamu? Dia kata, kami boleh makan apa saja daripada pokok-pokok yang terdapat dalam dalam syurga ini, tapi disebut garden, ya. Tapi Tuhan melarang kami untuk makan daripada satu pokok ini, sebab dia kata kalau kami makan di situ kami akan mati, ya. Jadi di sinilah titik di mana serpent atau ular ni tadi dia telah menukar fikiran ataupun meracuni fikiran Eve ini. Maka dia kata, oh tak begitu, dia kata pokok ni, dia kata it's a tree of satu pokok yang kalau kamu makan kamu tak mati, dia kata, but you gain special knowledge of good and evil, tapi kamu akan dapat pengetahuan ataupun akan wujud padamu ilmu untuk mengetahui yang manakah yang baik dan manakah yang buruk. Jadi akhirnya Eve ini dia tergoda juga, ya, untuk melanggar larangan itu. Kemudian bila bangun Adam ini, maka dia pun mengajak Adam makan, ya. Dan apabila mereka makan, maka mereka dapati mereka dalam keadaan telanjang, ya. Mereka dalam keadaan telanjang. Sebab kalau kita tengok daripada Genesis tu, dia kata mereka berpakaian ditutup with fig leaf, ya. Fig leaf tu ialah daun pokok zaitun, ya. Kemudian mereka dapati mereka telanjang. Ada juga ditafsirkan begini, asalnya mereka memang telanjang pun, tetapi oleh kerana tidak ada pengetahuan tentang telanjang ini adalah satu benda yang sifatnya patut dimalukan, maka apabila makan daripada pokok itu, mereka tahu, oh telanjang, tak bagus telanjangnya, begitulah rupanya, ya. Jadi di situ terdedah. Kemudian timbul persoalan, kalau begitu, kalau Tuhan mengatakan jangan makan di sini, nanti kamu akan mati, kan? Jadi kalau kamu makan mati, tapi serpent ni beritahu kalau kamu makan kamu tak mati, tapi kamu akan gain knowledge. Jadi yang mana bercakap benar? Tuhan bercakap benarkah ataupun serpent tu bercakap benar? Kalau ikut dalam apa ni, dalam penceritaan yang terkandung secara harfi di dalam Bible tu. Kalau tuan-tuan ada, kadang-kadang di hotel kita buka-buka kan, ada laci tu ada Bible, kan, ada Bible, jangan takut buka. Sebab ada orang kata takut buka, tapi janganlah spend masa panjang sangat nak baca sampai tak baca Quran. Itu je, baca Quran yang banyak, tapi bila kita nak tahu apa beza dia, kita bacalah, ya. Bahagian-bahagian awal tu dia bercerita tentang kejadian. Maka apabila dia makan, ya, maka timbullah pengetahuannya itu, ya. Timbullah pengetahuan bahawa mereka telah melakukan ataupun tahu tentang apa yang baik atau yang buruk, atau kita apa yang dimalukan, apa yang tak perlu dimalukan, ya. Jadi apabila diketahui oleh Tuhan, ya, cerita tentang Tuhan ni pun, Allah itu maha mengetahui, ya. Innaka antal alimul hakim, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Itu bersih kita Al-Quran. Tapi kalau kita tengok dalam Genesis tu, dia akan cerita tentang apabila Adam ini dia makan, kemudian dia rasa malu, dia bersembunyi. Kemudian dia mendengar Tuhan berjalan di dalam garden itu. Kemudian Tuhan kata, Adam, where are you? Kan? Ni boleh buka lah dalam Bible. Saya nak tampilkan kat sini pun saya tak rasa ni, tak sedar hati, sebab saya pernah bawa Bible dalam kuliah masjid saya. Kemudian ada jemaah kata, Ustaz,
Ustaz tengok Ustaz pegang Bible, saya takut Ustaz. Saya tak tahu takut apa benda, ya. Jadi apabila diketahui bahawa dia telah melanggar, maka Tuhan jalan di dalam syurga dan bertanya, Adam, where are you? Dan bila berjumpa, maka dia mengakulah, ya. Dan bila dia mengaku bahawa dia telah makan ini, maka Tuhan murka kepada mereka, ya. Tapi Adam dia menyalahkan Eve pula dia kata, saya digoda oleh serpent tadi, oleh ular tadi. Maka oleh kerana ular itulah yang telah menggoda mereka, maka dia dihukum, ya. Ular ni dihukum cursed to crawl on its belly. Dia akhirnya berjalan di atas perutnya. Berjalan di atas perut, ya. Dalam Al-Quran hanya disebut ada haiwan berjalan ala batnihi, ya kan. Tetapi tidak dikatakan bahawa ini adalah laknat daripada Tuhan. Memang ia dicipta demikian, kan? Memang dicipta demikian. Tapi di dalam Bible ada disebut khas, dikatakan ia dilaknat, being cursed, bahkan oleh kerana perempuan ni tadi, oleh kerana perempuan Eve tadi, dia menggoda Adam ni, maka dia kata, I will make your pains in childbearing, ya, maka aku akan menciptakan rasa sakit pada dirimu ketika mana melahirkan anak. Memanglah hari ini kita tengok orang perempuan melahirkan anak sakit, ya kan? Memang sakit. Tapi dalam Bible dikatakan sakit melahirkan anak ini adalah satu bentuk hukuman kepada perempuan. Dan itu nanti kita akan lihat dari sudut Al-Quran pula, ini dari sudut Bible, with painful labor you will give birth to children, dengan kelahiran yang menyakitkan itu kamu akan melahirkan anak. Kemudian kehendakmu hendaklah ditundukkan kepada suamimu, and he will rule over you, maka suami diberi kuasa untuk memerintah, memerintah kepada isterinya. Jadi ini yang terkandung di dalam Bible, ya. Maka kita lihat bagaimana gambarannya dalam Bible ini menyatakan adanya kemarahan Tuhan itu kepada manusia, sehingga apalagi yang dibuat asalnya mereka ini duduk di dalam syurga, tapi syurga ni dia ada dua pendapat di kalangan Yahudi dan di kalangan Nasrani, ya. Di ulama-ulama mereka lah, di kalangan ulama Nasrani ini mengatakan bahawa yang dikatakan heaven ni, garden ni, dia ada di bumi, ya. Tapi yang ni kalau dalam kaedah kita ikhtilaf lah di kalangan mereka, ya. Tapi kata Yahudi dia ada di syurga bukan di bumi. Jadi apabila mereka dah didapati bersalah ni, maka dihukum lagi, iaitu mereka tidak lagi boleh hidup kekal. Asalnya di syurga ni kan hidupnya kekal, eternal life, ya, immortal. Jadi mereka kena menghadapi kematian, dan mereka kena hidup di luar daripada syurga itu, maka dihantarlah ke bumi, untuk hidup di bumi, menghadapi segala kesusahan hidup di atas bumi ini. Jadi beginilah bagaimana dikisahkan maaf baik, bagaimana dikisahkan wujudnya manusia di dalam Bible itu. Jadi persoalan kita, adakah sama kandungan yang ada di dalam Bible dengan Al-Quran dalam aspek penciptaan dan kewujudan manusia sejak daripada awalnya? Ini elok kita jadikan pembahasan, sebab inilah di antara bab-bab yang pertama kita nak tahu, sebab awal kewujudan manusia, ya. Jadi dalam Al-Quran
Kalau kita rujuk antara ayat yang kalau dalam surah Al-Hijr, wa idh qala rabbuka, dalam surah awal, dalam surah Baqarah ada ya, tapi saya ambil daripada surah yang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun, ya, iaitu ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, ya, aku hendak menjadikan bashar. Kalau dalam surah Al-Baqarah dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, di sini dikatakan bashar, ya, bashar ini mankind, ya, daripada gumpalan tanah, ya, yang merupakan tanah liat diambil daripada lumpur, ya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, dan apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan padanya ruhku, maka mereka sujud kepadanya, ya, maka diperintahkan sujudlah padanya. Fasajada al malaikah kulluhum ajma'un, maka sujudlah pada malaikat keseluruhannya, illa iblis, maknanya di antara mereka ini iblis. Tapi di sinilah timbul persoalan, ada yang mengatakan iblis ini daripada malaikat, ya, tapi dalam ayat yang lain berkata bahawa iblis ni wakana minal jin, ya, iaitu di antara para malaikat ini terdapat jin yang namanya iblis. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan untuk bersama dengan yang sujud itu. Qala, Allah berfirman, qala ya iblis, ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin, kenapa engkau tidak mahu bersama dengan orang-orang yang sujud? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsal min hama'in masnun. Maka dia kata tak layak bagi aku, lam akun li, dalam bahasa Arab ni dia kata tak padan dengan kejadian aku ni, ya, untuk aku nak tunduk sujud kepada bashar, kepada manusia, yang mana manusia ni engkau telah ciptakan dia daripada tanah, min hama'in masnun, ni satu lumpur yang busuk gitu dah, ya, masnun. Qala fakhruj minha, maka Allah memerintahkan keluarlah kamu daripadanya, daripada syurga itu. Fa innaka rajim, sungguhnya engkau terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya kata engkau itu laknat hingga ke hari kiamat. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, maka dia kata lagi, dia merayu pada Tuhan, anzirni, tangguhkan aku sehingga ke hari engkau bangkitkan, engkau ataupun hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzarin, engkau ditangguhkan, engkau diberi penangguhan, ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga ke satu waktu yang ditetapkan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ya. Jadi ringkas ayat ini, qala, dia berkata, Tuhanku, ya, sebagaimana engkau telah pun aghwaytani ini menolak, ya, aku, maka pasti aku akan menghiaskan bagi mereka, la uzayyinanna, pasti aku akan memperindahkan pada pandangan mereka itu, uzayyinanna lahum fil ardi, iaitu kehidupan rupa benda yang mereka jumpa di atas muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan, ya, akan palingkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan daripada hamba-hambamu yang ikhlas. Qala hadza siratun alayya mustaqim, ya. Baik, jadi daripada petikan ayat, ya, yang saya bacakan tadi,
Pertama, kita lihat kalau nak dibandingkan dengan pengkisahan dalam Bible tadi, apa bezanya ya? Sebab kalau kita rujuk, dia ada sekurang-kurangnya dalam 4 tempat, kalau tak salah saya, berkaitan dengan kisah Adam dan Hawa ni dalam Al-Quran ya. Antaranya yang paling awal kita jumpa dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah ada sedikit perbezaan dari segi ayat, tetapi dari segi maknanya ialah saling melengkapi. Baik, pertama Allah menciptakan manusia ya, manusia. Kemudian di dalam surah An-Nisa ada sebut ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, iaitu wahai manusia, apa namanya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa, wa khalaqa minha, dan diciptakan daripada jiwa yang satu itu. Jadi tidak ada spesifik disebutkan daripada satu tulang rusuk, tapi ada dinyatakan bahawa dicipta satu jiwa, daripada satu jiwa itu diciptakan isterinya ya. Wa khalaqa minha zaujaha, zauj digunakan pasangan, zaujaha, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dibiarkan daripada mereka berdua itu keturunan, zuriat lelaki, rijalan katsiran wa nisaa, dan para lelaki yang ramai dan juga perempuan yang ramai, dibiarkan daripada mereka berdua. Itu tujuan penciptaan manusia, supaya berketurunan ya. Jadi dengan kata lain, mereka memang diciptakan untuk berketurunan di atas muka bumi ini. Adanya manusia di atas muka bumi ini bukan disebabkan mereka dihukum, tetapi memang sudah kalau kita kata perancangan ilahi, itulah perancangan ilahi ya. Jadi bukan dihukum. Kemudian dalam ayat ini tadi mungkin tidak dijelaskan, tapi dalam surah Al-Baqarah disebut lagi ya, mereka boleh makan ni kau, kulu mimma ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu di syurga ini dan engkau dengan isteri engkau di syurga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, dan makanlah kamu daripada apa-apa saja yang kamu kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan mendekati pohon ini. Tapi tidak dikatakan pohon ini mematikan ya, dan tidak dinyatakan sebabnya ya. Hanya disebut di dalam ayat yang lain syajaratul khuld ya. Syajaratul khuld ini bukan Allah yang menamakan demikian, tetapi iblis Kemudian fa'azallahumas syaitan, azallahumas syaitan, iaitu syaitan menggelincirkan kedua-duanya. Ada beza tak dengan apa tadi, dengan Bible tadi? Bible tadi serpent, kalau dalam pembahasan serpent itu tidak dikatakan serpent ini syaitan, tapi ia binatang seperti biasa. Bahkan binatang dikata ketika itu, binatang kah, haiwan kah, semua makhluk Allah bercakap dalam bahasa yang sama. Kemudian ini daripada pembacaan saja ya, tapi tidak ada dalil dia, tapi tafsiran daripada sumber yang mendalami Bible mengatakan di antaranya ialah selain daripada ular ini tadi dia dihukum jalan atas perut, dia kata ditarik kemampuannya untuk bercakap gitu ya. Jadi tak lagi bercakap selepas itu. Baik, di dalam Al-Quran yang menyesatkan itu ialah syaitan, fa'azallahuma syaitan. Yang bersalah ialah kedua-duanya, equally at fault. Tidak semata-mata disalahkan kepada orang perempuan sahaja. Dan orang perempuan diciptakan melahirkan anak bukan untuk dihukumkan dengan rasa sakit, tetapi mereka diberi kekuatan lebih daripada orang lelaki kan. Kalau orang lelaki boleh mengandung, bahkan dicuba hari ini ada teknologi membuat orang lelaki mengandung, sakit orang lelaki mengandung kan. Jadi teruk. Bahkan ada orang buat macam social experiment. Kalau orang perempuan bawa baby 5 kilo selama 9 bulan, orang lelaki bawa 1 hari saja 5 kilo, kekal dia perut ini, sakit pinggang ya kan. Maknanya orang perempuan diciptakan oleh Allah SWT
dengan takdir dia itu sangat kuat dibandingkan orang lelaki, ya, sangat kuat. Dia ada kelebihan sendiri. Orang lelaki dan perempuan yang berbeza-beza, bukanlah untuk mereka ini dihukum, bukan untuk ditundukkan. Kalau misalnya kata orang perempuan kena taat pada suami, bukan sebab orang perempuan ni rendah darjat dia. Itulah sistem yang akan mengharmonikan rumah tangga dia dan mendatangkan kebaikan. Jadi kita lihat beza, ya, ajaran dalam Al-Quran dan dalam Bible tadi. Jadi apabila ada perbezaan seperti ini, bolehkah kita katakan Al-Quran meniru Bible? Ya. Jadi tidak sepatutnya. Kalau kita orang Islam lagi tak patut, ya. Yang mereka cuba menuduh Al-Quran ini meniru, mereka kena tengok di mana perbezaan yang sangat ketara sekali. Itu banyak lagi cerita-cerita, ya. Saya nak petik sedikit lagi. Ada satu kisah lagi, contohnya kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim, ya. Penggunaan istilah saja dalam Bible. Di zaman Nabi Ibrahim, dalam Bible, dalam Genesis 12 dinamakan Raja Mesir ketika itu pun Farao. Kemudian dalam Genesis 37 Yusuf, dan juga disebut bertemu dengan Raja Mesir Farao atau Fir'aun. Dua-duanya digelar Fir'aun. Dalam Al-Quran zaman Nabi Yusuf, nama Raja Mesir atau pembesar Mesir tidak dinamakan Fir'aun, tetapi dinamakan Aziz Misr, ya kan? Kenapa Al-Quran menggunakan peristilahan lain sedangkan Bible menggunakan istilah lain? Kalau bisa kata Quran ini tiru sebiji seperti Bible, tentulah gelarannya pun sama juga. Ya. Dan lebih lagi sangat berbeza, ya, ialah kejadian seperti ini. Saya petik ringkas saja di dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut di dalam Bible ini, kisah dia selepas dia keluar sampai ke satu tempat namanya Zoar. Zoar ni dia dengan anak perempuannya. Dia anak perempuan dia 4, tapi 2 orang bersama dengan dia, yang 2 lagi berkahwin. Kemudian yang 2 bersama dengan dia ini, oleh kerana kan kisah Nabi Lut ini kan selepas dihukumkan oleh Tuhan, ya, Sodom and Gomorrah, ya, orang yang LGBT lah hari ini dalam cerita dia. Allah hancurkan mereka dengan menterbalikkan bumi, maka sampai mereka di satu tempat. Dan anak perempuannya itu ikut cerita dalam Bible. Tuan-tuan boleh cari dalam Bible, masih dalam Genesis juga. Dalam Genesis itu banyak cerita Nabi-Nabi yang lama. Dia menceritakan bahawa anak perempuannya itu takut nanti bapaknya tak ada keturunan, maka dibagikannya minum arak, mabuk Nabi Lut itu, dan akhirnya berzina dengan anaknya. Na'udzubillah min dzalik, berzina, incest, ya. Jadi bila berlaku incest ini, mereka berdua ni mengandung daripada ayahnya. Saya tak katakan ini nanti ada hukum-hukum tertentu, tidak. Ini kisah pengkisahan yang dalam Bible. Kita dalam dalam Islam ni punya jaga kemuliaan para rasul ini, ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalnahu 'alal alamin. Nabi-nabi ini semuanya di kalangan orang salihin, dan mereka ini kami utamakan, ya, kemuliakan mereka di atas keseluruhan alam ini, para nabi ini. Bagaimanakah kemuliaan nabi ini dicemari dengan perbuatan yang mengikut akal logik manusia pun tidak dapat diterima, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini baru sedikit saja pengkisahan, ya. Tapi untuk sesi akan datang saya tak ambil aspek yang sama lagi dah, untuk kita menceritakan bagaimana Al-Quran itu berbagai-bagai usaha untuk mengatakan Al-Quran itu bukan mukjizat, ya. Salah satu sebabnya dia kata Al-Quran ni copy paste sahaja. Dia ingat ni zaman teknologi kan, copy paste sahaja. Tapi kalau tuan-tuan ada nanti saksikan ada satu debat Ahmad Didat, dia ada menunjukkan bahawa Bible ayat ni dengan ayat ni dia kata copy paste biji ya, antara Bible dan Bible sendiri, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kita paparkan huraian ini yang utamanya untuk kita melihat kelebihan Al-Quran. Dan sebagaimana saya nyatakan pada perjumpaan-perjumpaan sebelum ini, tujuan saya memilih satu aspek tentang keajaiban ataupun kemujizat Al-Quran ini ialah dia menambah sebab untuk kita nak mendekatkan diri kita mempelajari Al-Quran, bukan sekadar membaca tetapi juga memahami, bahkan mendalami, bahkan mempertahankan, membela kemuliaan Al-Quran itu daripada tuduhan, cemuhan dan pencemaran yang cuba dilakukan oleh berbagai-bagai anasir yang ada di luar Islam itu sendiri. Bahkan sekarang ini di kalangan golongan yang mengaku diri mereka Islam tetapi jahil terhadap Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal junun wal baras wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadza khassah wa an budani muslimina 'ammah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.